Al-khas takrifnya huwa anda lupa record sekejap. Okey. Al-khas huwa al-lafzu alladhi wada'a fil lughah lid-dilalah ala fardin wahidin. Lafaz yang dari sudut bahasanya dia menunjukkan terhadap seorang individu ataupun sesuatu sahaja. Macam tadi ar-rijal, dia merangkumkan ramai orang berada di dalam perkataan ar-rijal tu. Tapi sekarang ini dia hanya fokus kepada individu tertentu sahaja. Contohnya nama orang. Dan contoh dalam banyak-banyak lelaki namanya ada nama Muhammad. Jadi kita sebut seru dengan nama Muhammad itu dah dikategorikan sebagai khas. Walaupun dalam kelas tu mungkin ada 10 orang Muhammad, maka apabila disebut Muhammad itu dah jadi khusus. Maksudnya tak merangkumi semua orang yang ada di dalam kelas tersebut. Lagi mawdu'an lil wahid, menunjukkan satu jenis. Lin nau' maksudnya satu jenis. Jenis apa? Jenis lelaki. Kan? Maksudnya dalam al-insan umum. Apa khusus dia? Rajul. Dalam banyak-banyak al-insan, manusia, pengkhususan dia kita kata ada yang lelaki, ada yang perempuan. Fihi rajul wa fihi inath, ataupun wa fihi nisa. Ada lelaki, ada perempuan. Jadi dalam keadaan ini rajulun itu bermaksud khusus. Boleh juga dia jadi khusus dengan afrad muta'addidah mahsurah, maksudnya dengan bilangan tertentu. 3, 10, 80. Jadi kalau kita tengok di dalam nas, kalau ada sahaja nombor, ini dah bermaksud khas. Maksudnya dah tak boleh dipertikai lagi. Kan? Siapa yang wal muhsanat walladzina yarmuna al muhsanat thumma walladzina yarmuna al muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, sambung, fajliduhum 80 jaldah. Kan dia kena sebat 80 kali sebatan. Jadi 80 kali sebatan tu walaupun dia banyak 80, tapi dia bermaksud khusus sebab dia dah ditentukan nombor. Sebab 80 daripada 100, kenapa tak 100? Jadi kalau dia sebut 100 sekalipun, 100 tu masih lagi jadi khas sebab dia telah menghadkan nombor. Kemudian boleh jadi mawdu'an lil jinsi, maksudnya jenis lah sama tadi. Tadi nau', ini jins. Jinsul insan. Dalam banyak-banyak makhluk, ada makhluk yang jin, ada makhluk insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan manusia dan jin. Jadi itu jenis jin, jenis manusia. Itu pun dah jadi khusus. Apa hukum dia? Kalau tadi kita sebut hukum am, pada pandangan jumhur, am bermaksud pendalilan dia adalah zanni, selagi mana dia tak ditakhsiskan, tak dikhususkan. Tapi menurut hukum khas, ittafaqal ulama, sepakat kata khas itu yadullu ala ma'nahu alladhi wada'a lahu haqiqah dilalah qat'iyah. Semua ulama sepakat kalau dah jadi khusus dengan ada dalil-dalil tertentu yang mengkhususkan dia, maka dia dah jadi qat'iyah. Kan? Yasbutul hukm lil madlul ala sabilin qat'i, maksudnya dia dah jadi qat'i, bukan lagi zanni. Contoh, fakaffaratuhu it'amu 10 masakin. Kena lakukan kafarah. Kafarah macam mana? Kena beri makan kepada 10 orang miskin. Jadi beri makan kepada 10 orang miskin itu, 10 itu dah jadi khusus. Fakaffaratu it'amu 10 masakin. Jadi kita punya hukum dia, kita hukum kena beri makan 10. Kalau tak cukup 10, tak sah. Jadi kita boleh tetapkan hukum setelah kita dapat dalil yang khusus. Kemudian hukum takhsis, apabila kita kata apabila dia dah jadi khusus, dia adalah qat'i.
Sekarang ni kita tengok apakah hukum dia daripada umum dia dikhususkan. Apa hukum dia? Ittafaqa jumhurul ulama ala jawaz takhsisil 'am. Sepakat majoriti ulama kata harus kita mentakhsiskan yang umum. Maksudnya apabila ada statement yang umum, boleh tak kita nak khususkan statement tu? Boleh. Hukumnya boleh. Apa syarat dia kita nak khususkan sesuatu statement itu? Pandangan pertama, qaul jumhur, majoriti ulama kata, majoriti ni maksudnya selain daripada Hanafi, dia kata ayyashtarita alla yata'akhkhara urudul mukhassis an waqtil amal bil 'am. Maksudnya disyaratkan supaya tidak dilewatkan kewujudan mukhassis. Maksudnya yang nak mentakhsiskan itu tidak boleh duduk terdahulu. Maksudnya yashtar alla yata'akhkhar urudul mukhassas an waqtil amal bil 'am. Maksudnya sekarang ni kita bayangkan turun satu ayat umum, kemudian selang seminggu turun ayat yang mengkhususkan dia. Jadi syaratnya begitu, yang khusus itu datang kemudian, bukan yang khusus datang dulu kemudian turun ayat yang umum. Itu tak sah, tak cukup syarat. Jadi majoriti ulama mazhab selain daripada Hanafi, mereka mensyaratkan hendaklah ayat yang mengkhususkan itu datangnya kemudian daripada ayat yang umum. Syarat daripada Hanafiyah pula, dia kata yashtaritu ayyakun dalil takhsis mustaqillan. Dia kata hendaklah dalil yang mengkhususkan itu dalil yang mustaqil. Mustaqil ni maksudnya berasingan. Dia bukan duduk sekali dengan ayat umum tu. Kan ayat umum sebut dulu, kemudian selang beberapa ayat lain ataupun surah lain disebut ayat tentang mengkhususkan ayat yang umum tadi tu. Macam tadi kita bagi contoh yang pergi haji, dan Allah Ta'ala secara umumnya Allah Ta'ala kata semua wajib pergi haji, manusia wajib haji. Tetapi mana yang mengkhususkan? Dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang mukallaf, orang yang cukup umur dan sebagainya. Itu berkenaan dengan dua pandangan ataupun dua syarat. Macam mana? Pendapat Hanafi. Pendapat Hanafi kata yashtaritu, ini bukan pendapat, ini syarat. Maksudnya ulama kata harus nak mengkhususkan yang umum. Okey, harus itu ada syarat dia. Yang pertama, kalau menurut jumhur, mereka hanya syaratkan satu saja, iaitu tidak boleh yang khusus datang sebelum yang umum. Kena datang khusus itu datang selepas ayat umum. Yang kedua, mazhab Hanafi dia tambah lagi satu syarat. Mereka kata yashtaritu ayyakuna dalilut takhsis mustaqillan 'anil nassil 'am. Hendaklah yang khusus itu berasingan ayatnya daripada ayat yang umum. Contoh, ada satu ayat Allah Ta'ala berfirman tentang iddah, wanita yang kematian suaminya maka dia beriddah selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Mana dalil dia? Walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajay yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Arba'ata ashhurin wa 'ashra, maksudnya 4 bulan 10 hari. Ayat ini sebenarnya ayat yang dah dikhususkan, ayat yang dah mengkhususkan. Apa ayat yang umumnya? Dalam ayat lain dalam surah Baqarah juga Allah Ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Haul di situ maksudnya setahun. Jadi ayat ini turun dulu. Apabila ayat itu turun kata setahun, dah diamalkan beberapa lama, kemudian turun ayat yang kita baca tadi di awal tadi, berbeza, maksudnya ditukar daripada setahun kepada 4 bulan 10 hari. Maka dia adalah dua ayat yang berbeza. Dia bukan duduk sekali, dia bukan duduk di satu ayat yang sama. Itu syarat Hanafi. Dia kata kalau duduk sama, dia tak jadi takhsis.
Dia jadi itulah dia punya keputusan dia. Contoh kalau anda sebut secara umum begini kan, anda kata semua pelajar kena buat assignment, satu assignment pembentangan, satu assignment bertulis. Jadi pengkhususan anda sebut tadi tu, satu pembentangan, satu bertulis, itu dah jadi khusus, dan dia berada di dalam statement yang sama. Maka itu menurut Imam Abu Hanifah, dia kata itu bukan takhsis. Takhsis tak boleh berlaku dalam statement yang sama. Dia kena berlaku pada waktu yang berbeza secara mustaqil, berasingan. Contohnya hari ni anda sebut kita kena buat assignment, 2 assignment. Kemudian esok pula anda beritahu, okay, 2 assignment yang dimaksudkan adalah satu pembentangan, satu yang bertulis. Menurut Hanafi, itu baru dianggap sebagai takhsis. Okay, sama. Kemudian habis dah kat situ. Jadi anda bagi link kat sini, ada satu blog, antum boleh tengok, dia menghuraikan tentang tajuk kita ni, umum dan khusus dalam bahasa Melayu. Jadi mudah antum nak faham. Dia ada banyak lagi pembahagian lain, mungkin antum nak faham untuk present dan sebagainya, boleh tengok pada link tu yang anda bagi tu. Slide ni anda dah masukkan ke LMS, antum boleh tengok nanti. Ada soalan setakat tu? Kalau tak, ya. Ya, Hanafiyah. Ini kah? Ini. Okey, pandangan jumhur kata apa? Dilalatul am zanni. Statement umum, hukum dia adalah zanni. Maksudnya dia masih lagi boleh dipertikai. Tapi menurut Hanafi, dia kata dilalatul am qat'iyah. Statement umum tu dah jadi qat'i dah. Maksudnya kalau kita cerita tentang assignment tadi tu, kalau ustaz kata semua kena buat 2 assignment, menurut Imam Abu Hanifah, statement tu dah jadi statement yang qat'i. Tak boleh kita nak ubah-ubah. Apabila dia diubah, datang selepas tu ada orang bagi tahu, oh yang 2 yang maksudkan itu adalah satunya pembentangan, satunya bertulis. Itu menurut Imam Abu Hanifah zanni. Yang khusus itu zanni menurut Imam Abu Hanifah. Boleh faham sangat tu? Dia hanya dia tukar tu je kefahaman tu. Jadi kita pegang kepada pandangan jumhur. Kan, apa saja statement yang umum, jangan kita buat keputusan dengan statement umum lagi. Kena tengok pengkhususan dia. Jadi sebelum ni anda pernah bincang tentang isu sajak tu, yang statement daripada Mufti Kelantan tu, dia kata apa? Umrah sajak ni sah. Itu statement umum. Umrah sajak ini sah sekiranya dia memenuhi syarat-syarat sah dia. Jadi itu adalah satu bentuk taksis. Kalau orang awam ataupun media, dia hanya ambil statement yang umum. Ini yang jadi pening kepala tu. Dia ambil statement umum, dia kata apa? Oh, mufti mengharuskan umrah saja. Habis kat situ. Sedangkan yang lebih penting, yang qat'i di situ adalah yang khusus, bukannya yang umum. Jadi sebagai seorang mujtahid, apabila kita nak keluarkan hukum, kena pastikan mana statement yang muktamad. Tak boleh nak keluarkan hukum daripada statement yang tidak muktamad. Jadi belajar dilalatul am ini memberi kita satu kemahiran supaya kita boleh analisis maklumat, dan kita boleh memilih mana maklumat yang betul, mana maklumat yang tak betul. Dari sudut kita tengok, kita bandingkan, ni si A ni cerita dia 2 hari lepas, yang si B ni cerita baru semalam. Kita nak dengar cerita yang siapa? Mestilah tengok yang paling terdekat, yang paling latest. Ini salah satu daripada cara kita nak menilai maklumat. Sebab semakin dia terkini, semakin dia lebih muktamad. Sebab tu kita kata,
orang yang membandingkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari, ini satu perbandingan yang tak kena. Kan? Nampak sangat dia tak faham sejarah. Dia kata, kenapa Imam Syafi'i ni tak guna hadis Imam Bukhari? Kan? Tengok dalam kitab Imam Syafi'i tak ada pun hadis-hadis Sahih Bukhari. Memanglah tak ada, sebab Imam Syafi'i datang dulu sebelum Imam Bukhari. Jadi yang mana yang lebih muktamad kalau kita tengok dari sudut hadis, kita akan rujuk kepada Imam Bukhari, sebab Imam Bukhari itu kemudian dia telah menganalisis hadis yang sebelum-sebelumnya. Okey, ada lagi soalan? Ya. Hukum khas. Sepakat ulama bahawa khas itu menunjukkan kepada maknanya secara hakikatnya adalah secara qat'i. Maksudnya apabila disebut satu statement secara khusus, maka dilalah dia adalah qat'i. Ini sepakat ulama. Maksudnya tadi apa contoh khas tadi tu? Disebut secara detail nombornya, contoh. Kan? Ataupun disebut namanya. Kan? Dijatuhkan hukuman penjara ke atas Muhammad bin sekian. Jadi nama itu disebut dengan jelas, maka dah jadi muktamad ke atas dia. Tapi kalau hukuman itu disebut secara umum, dijatuhkan hukuman hukuman mati ini, hukuman gantung sampai mati ini kepada Muhammad. Muhammad mana? Dia tak muktamad, maka tak jadi hukum tu. Sebab tu penting dalam contohnya akad-akad kan, dia perlu kepada lafaz yang khas. Aku nikahkan dikau dengan, kalau sebut je nama orang tu dengan realiti namanya yang betul, akad tu akan jadi terus. Sebab dia dah dianggap hukum khas, dia jadi qat'i. Kan? Sebab tu dalam berlakon tak boleh nak sebut nama betul kalau buat berlakon nikah ni, sebab dia akan jadi hukum terus, sebab dia dah jadi qat'i. Lagi? Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, alhamdulillah, kita tangguhkan dulu. Ana akan upload selepas ni video ni. InsyaAllah masing-masing boleh buat mengkaji lah. Okey, kita punya assignment, pastikan buat sekadar yang mampu. Jangan jadi depressed pula sebabkan assignment ni. Mana-mana assignment lah, subjek-subjek mana, jangan rasa beban. Buat biasa-biasa je, sebab semua orang tahu keadaan sekarang ni. InsyaAllah stay at home, jangan keluar pergi mana-mana. Cuba. Okey, Wallahualam. Tak ada nak tanya apa-apa dah Semua faham? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati